Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Fazil bin Ahmad selaku pengacara majlis yang berusaha, Dr. Haji Hazman bin Hassan, pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, yang bahagia Ustaz Khidir, pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Mufti Negeri Perlis, barisan Ketua Penolong Pengarah Jaib, barisan Urustia, tuan-tuan pengerusi, tuan-tuan imam, para peserta yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama dalam warsyah 7 amanat Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis yang kita adakan pada pagi sampai tengah hari ini. Alhamdulillah, ni slot yang terakhir. Ni slot nak balik dah ni, kan? Sebab kita boleh bagi alasan kat pengarah, kata kami kemana balik awal ni Tuan Pengarah, sebab kami tugas zuhur lagi, kan? Jadi alasan tu saya dah terima dah. Dan tak sah habaq dah dekat Urustia, minta hotel sedia makan cepat-cepat. Yang 12.30 habis itu 12:05 kita habis. Boleh tak? Kan ni semua sepakat. Jadi Tuan Pengarah akan dengar je lah. Kan. Okey. Untuk slot saya tuan-tuan sekalian, dia 7 amanat ni dari pagi tadi, slot yang kedua, slot yang ketiga dan saya slot yang keempat. Ustaz Najdi tak nampak, pegawai Hal Ehwal Islam Maib, juru kamera, kita ambil gambar elok tengah cakap ni. Okey, jadi amanat yang pertama, amanat yang kedua telah dibentangkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Maib, Tuan Haji Muhammad Nazim tadi. Slot yang kedua oleh Ustaz Yahya Abdullah berkaitan dengan sekolah agama pada petang, SAPP, S kecil, berkaitan dengan amanat yang ketiga. Saya ambil amanat yang keempat, 5 dan 6, dan amanat yang ketujuh, tasat Tuan Haji Zamri Binok dah ambil dah tasat ni. Saya tengok tasat ni dia bentang 171 program sepanjang penubuhan dia. Dia tak tahu kita hak masjid beribu program kita, kan? Nasib baik dia ada lagi. Saya tak tergamak nak buh slide tu sebab banyak sangat program kita, kan? Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 58 surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Allah kata sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan ataupun melaksanakan segala jenis amanah. Allah menggunakan perkataan amanah. Amanah ini satu, bila jamak kita panggil amanat. Okey, jadi Allah kata Allah suruh kita melaksanakan segala jenis amanah kepada ahlinya. Kita yang terima amanah, kita kena laksanakan kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut. Wa idza hakamtum bainan nas, Allah kata apabila kamu berhukum dalam kalangan manusia, antahkumu bil adl, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Hendaklah kamu berhukum dengan adil. Innallaha ya'izukum bih, Allah kata sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Innallaha kana sami'a, sesungguhnya Allah
Maha mendengar, basira, dan Allah Maha melihat. Saya nak kaitkan ayat ni, tuan-tuan sekalian, dengan ayat yang kemudiannya. Sama ada kita perasan ataupun tak, Allah suruh kita laksanakan amanah. Ayat ini terlebih dahulu daripada ayat 59 surah An-Nisa yang selalu kita duk baca. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah kata, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah, hendaklah kamu taat kepada Rasul dan ulil amri, pemegang urusan pemerintahan dalam kalangan kamu. Allah suruh taat kepada 3 agensi ini. Dari sudut ketuhanan, dari sudut kerasulan, dan dari sudut kepimpinan masyarakat, iaitu ulil amri. Dan Allah kata, fa in tanaza'tum fi syai', dan jika kamu berbantah-bantah dalam sesuatu perkara, farudduhu ila Allahi war rasul, hendaklah kamu rujuk kepada Allah dan Rasul, merujuk kepada kitab Allah, merujuk kepada kitab Rasul, iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dan itulah yang sebaik-baiknya, Allah kata. Jadi tuan-tuan, saya nak kaitkan bagaimana ayat 58 dan ayat 59 yang kita bincang hari ini. 7 amanat DYMM, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Kita kata, Ustaz, amanat Tuanku dengan amanat Tuhan mana lebih besar? Tentulah amanat Tuhan, kan? Tetapi amanat Tuanku sebagai ulil amri, amanat Tuhan dah jelas dalam Al-Quran. Amanat Rasul berdasarkan wahyu, sama ada Al-Quran ataupun sunnah Rasul. Tetapi pemimpin ada kuasa untuk memahamkan rakyatnya apabila diletakkan amanat-amanat tertentu. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan amanat-amanat ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis Nabi, hadis yang direkodkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan hadis ini disahihkan oleh ulama hadis, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Nabi kata, adil amanata, hendaklah kamu laksanakan amanah ila man i'tamanaka, kepada sesiapa yang kita disuruhkan melaksanakan amanah kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata, wala takhun man khanaka, jangan kamu melakukan khianat kepada sesiapa yang mengkhianati kamu. Sebab orang yang khianat kita bukan jalan khianat untuk kita berinteraksi dengan orang khianat kita, berinteraksi yang lain. Okey, kita faham dah sudut amanat. Okey, saya nak kaitkan yang mana di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, kita ada beberapa bahagian. Tadi bahagian pendidikan dah dibentangkan oleh Ustaz Yahya Abdullah. Hebat Ustaz Ya, sampai Tuanku Raja Muda nak dengar sekali. Saya Tuanku dah balik dah. Tuanku dalam nak balik tu tengok Ustaz Ya bentang, nampak menarik. Tuanku boleh duduk sampai habis. Mana Ustaz Ya tadi? Ustaz Ya balik lah, balik dengan Tuanku. Okey. Jadi bawah saya ialah bahagian dakwah dan takmir. Kita ada 3 bahagian, dakwah, pengurusan masjid dan takmir. Kita gabungkan dalam satu bahagian. Bawah kami ni kan, bahagian yang paling besar di Jaib, dakwah, ada kaitan dengan One Center Malaysia tadi, berkaitan hubungan kita dengan bukan Islam ataupun dengan yang mu'allaf, pengurusan masjid, tuan-tuan sekalian, dan satu lagi takmir, berkaitan dengan guru takmir. Okey, saya nak kaitkan dengan amanat yang keempat. Okey, agensi agama di dalam negeri Perlis. Okey, tuan-tuan boleh tengok kat depan tu.
Agensi agama di dalam negeri Perlis paling bertanggungjawab dalam soal menegakkan pegangan Perlis ini. Jangan sampai berulang di mana agensi agama Islam Perlis tidak berpegang dan menegaskan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah Perlis. 2006 saya main Perlis. Orang kata sunnah Perlis, sunnah Perlis. Kita kata tak, sunnah Nabi. Orang kata tak, sunnah Perlis. Tak, sunnah Nabi. Rupanya sunnah Perlis ni sunnah Nabi lah. Kan? Maksudnya sunnah Nabi yang diamalkan di Perlis. Seolah-olah nak cerita hak dekat Perlis ni kita tak reka sunnah yang baru. Sebut sunnah Perlis tu bukan sunnah orang lain tak. Memang Nabi. Cuma kita nak singkatkan perkataan tu nak bagi orang faham sunnah yang diamalkan di Perlis, maksudnya kita kata sunnah Perlis. Cuma orang yang kata sunnah Perlis bukan sunnah Nabi, tu tak betul lah. Kita kena betul ada sudut persepsi tu. Salah tu. Dia kata mana betul? Sunnah Perlis lebih betul dari sunnah Nabi. Tu kena mengucap semula lah. Kan? Tetapi setakat kita nak sebut secara muamalat. Dan inilah amanat yang keempat yang mana tuanku selaku ketua agama Islam dalam Perlis sarankan kepada rakyat dia. Tuanku nak mana-mana agensi agama Islam dalam Perlis bertanggungjawab. Kita dah ada pendirian agama kita, kita dah ada pegangan agama kita, dah termaktub dalam undang-undang tubuh kerajaan Perlis. Masa tu dia tak sebut kerajaan negeri Perlis, dia sebut kerajaan Perlis 1948. Dah jelas. Tetapi siapa yang pelaksana? Kita nak harap jabatan hutan kan jadi pelaksana? Kita nak harap jabatan belia dan sukan kan jadi pelaksana? Nama pun agama, tentulah agensi agama. Siapa agensi agama? Ustaz Nazim dah sebut dah tadi. Agensi atau agama dalam Perlis ni yang part yang utama ni adalah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Siapa yang dipetua dia? Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, bila temuduga imam, temuduga pegawai, penolong pegawai kan, bila kita tanya mana agensi agama dalam Perlis, tak boleh nak cerita. Kita kata siapa ketua agama Islam? Menteri Besar. Kita kata tak, Tuanku Raja. Siapa yang dipetua? Maib Mufti. Kan? Dia tak nampak siapa secara organisasi tu. Okey. Jadi hak utama dalam Perlis ni adalah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maib, yang mana yang dipetua dia adalah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Ketua Pegawai Eksekutif Tuan Haji Ahmad Nazim selaku CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif. Jadi bawah Maib ni kita ada Jabatan Mufti, kita ada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis dan kita ada Mahkamah Syariah. Kan? Mahkamah Syariah. Jadi nak cerita kita ada 4. Yang Maib tu adalah badan berkanun. Yang Jaib dan Jabatan Mufti kita ada 2 topi. Satu topi bawah kerajaan negeri dan topi kita juga bawah Maib. Kita tak boleh melebihi apa yang ditentukan oleh Maib. Dan kita juga tak boleh bercanggah dengan kerajaan Perlis juga. Kan? Okey. Dalam Jaib, bagaimana saya nak kaitkan dengan tuan-tuan sekalian? Bawah Jabatan Agama, disingkatkanlah nak sebut Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, saya pun belik lidah hal ehwal tu jadi belik lidah dah, sebut Jabatan Agama je. Okey. Bawah Jabatan Agama, tadi Ustaz Ia ada bentang bagaimana kita ada bahagian pendidikan, ada kafa, ada tadika, mana-mana sekolah agama sama ada tahfiz ke. Okey, semua bawah bahagian pendidikan. Jadi kalau agensi agama tuanku kata kena menegakkan pegangan Perlis ni, jadi hak guru-guru hak mengajar kat sekolah kena ikut pegangan negeri lah. Tak boleh dia mengajar bercanggah apa yang kita pegang kat Perlis. Walaupun mungkin dalam silibus kata antara sunat ab'ad qunut subuh dan kena kena sujud sahwi. Dalam masa sama, guru agama tersebut kena ceritalah. Okey, ni silibus kita belajar. Tetapi praktik kita dalam Perlis, qunut subuh
Tak ada. Kita pegang pada qunut witir. Ini antara contoh saya nak sebut bagaimana kita melaksanakan pegangan negeri. Dan kita nak sebut juga supaya anak-anak kita bila solat dekat masjid tak ada qunut subuh, pakai duk sujud sahwi belakang, kat belakang. Maksudnya kita nak kena cerita, kita kata tak payah sujud sahwi. Sujud sahwi berkaitan dengan qunut hanya qunut witir sahaja. Kan? Qunut nazilah pun kalau terlupa pun tak ada masalah. Dia boleh doa dia dalam bentuk nazilah selepas sembahyang, tak ada masalah. Okey, yang kita nak kaitkan dengan masjid berkaitan dengan tuan-tuan sekalian ialah masjid bawah maib. Pengurustiaannya bawah jaib. Mempengurusikan ahli jawatan kuasa yang mana dilantik oleh maib, seolah-olah pemegang amanah kepada maib. Ataupun kita sebut ahli jawatan kuasa masjid ini adalah khalifah kepada maib di qaryah masing-masing. Bawah jawatan kuasa masjid ada pegawai-pegawai masjid yang dilantik oleh jaib, yang imamnya dapat allowance dari JAKIM, yang Bilal, Siak dan penjaga kawasan akan dapat allowance daripada jaib melalui peruntukan kerajaan negeri dan maib. Kan? Semua bekerja bawah kami. Dan kita dah letak dah Jabatan Mufti 2006 bincang secara khusus, letak ini garis panduan masjid. Imam nak kena buat macam mana, Bilal nak kena buat macam mana. Tak perlu ada percanggahan. Sebab kita menerima amanah dan Tuhan suruh kita laksanakan amanah. Dan Allah sebut pada ayat 59 An-Nisa, kena taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri, pemerintah dalam kalangan kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, amanat yang kelima. Saya dapat isyarat makanan dah nak siap dah. Sikit je. Daripada letak pinggan semua dah. Cuma nak masuk je. Okey, amanat yang kelima. Politik kepartian yang memecah belahkan rakyat hendaklah tidak dibawa ke dalam masjid dan pentadbiran agama. Masjid dan institusi agama hendaklah bebas daripada politik kepartian yang memecah belahkan umat Islam. Politik kepartian sering merosakkan kekuatan umat Islam. Ini hasrat tuanku dijadikan sebagai amanat yang kelima. Pun begitu, 9 Mei baru ni masih ada juga masjid. Cuma disebabkan pelih kita ni kecil, kita dapat kesan apabila ada report daripada anak qaryah, daripada jawatan kuasa, parti politik sebahagian cuba nak masuk ke masjid, cuba nak kempen. Padahal dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti dan diwartakan oleh MAIB, dah jelas di situ. Dalam pagar masjid tu, bukan dalam masjid saja. Kalau kata mungkin setengah orang kata, tak apalah Ustaz, kami bukan buat dalam masjid, kami buat dalam pagar masjid dekat tempat parking. Masih dianggap masjid. Walaupun situ kita kata kita tak buat tahiyatul masjid, tetapi dia masuk dalam garis panduan tu. Kan? Sebab tu baru ni masa Aisyah baru ni tu, dia pernah buat kat Masjid Alwi. Boleh buat, tak ada masalah, tetapi dengan garis panduan yang ada. Kan, maksudnya kadang-kadang sesetengah orang kita pelik atas nama Aisyah nak perjuang atas nama parti ke atas nama agama dan bangsa. Orang yang nak anti Aisyah, nak perjuang atas dasar agama dan bangsa, silakan. Tetapi bukan dalam masa yang sama. Anti Aisyah tapi bawa bendera parti masing-masing. Dan benda ni kadang-kadang bawa ke masjid. Saya tahu ada dalam kalangan pengurusi, jawatan kuasa, imam-imam, ada yang UMNO pun ada, ada yang PAS pun ada, PKR pun ada, Bersatu pun ada. Cuma setakat ni kita tak dengar lagi lah ada DAP. Kalau ada DAP memang kemah kan. Tapi tak pelik kalau ada pun. Kan? Ada belakang, kita tahu. Sebab tu kadang-kadang dulu saya ingat masa pengarah sebelum ni pesan pada imam masjid, kalau boleh kat masjid tu tak payahlah kalau kata jadi imam nak pakai kepiah putih biru ke, kan, putih hijau ke, sebab kadang nampak warna di situ, kan. Saya duk pakai putih merah, lah ni merah pun bersatu pula. Oh, jadi susah juga. Lah ni mungkin nak kena buat warna-warni kot, ada biru sikit, hijau sikit, merah sikit. Kan DAP warna apa? Merah juga kan. Tak pakailah kan.
Cuma kalau selamat kepiah putih kot kan. Cuma putih merah ni sebenarnya memang rasmi kita kat Perlis. Kalau program istana sama ada mufti baca doa ataupun wakil mufti baca doa, memang kepiah putih yang mana ke atas tu merah. Kita tak ngah tu politik lah kan. Ustaz Asyik Osman pakai kepiah warna apa? Kau pakai songkok? Oh, hebat sangat songkok jadi imam. Okey. Jadi kita faham hasrat tuanku bagaimana kita tak mau. Tetapi bukan bermakna kita tak boleh mengajak. Sebab sebahagian tuan-tuan imam ni memang ada tauliah untuk mengajak. Oh, tak boleh mengajak siasah dalam masjid. Tak. Siasah boleh mengajak. Yang tak boleh di sini siasah dalam bentuk al-hizb ataupun ahzab. Siasatul ahzab maksud politik kepartian. Tak boleh nak menzahirkan. Tetapi setakat nak cerita bagaimana pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Bagaimana kehebatan pemerintahan khalifah yang kedua Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu an 10 tahun. Tu semua politik tu. Tu semua politik. Siapa kata hak tu bukan politik? Tetapi itu boleh kita cakap. Kan? Yang tak bolehnya apabila kita bawa ada warna kepartian dalam masjid. Maksudnya bila masuk masjid semua sekali tak ada dah nak cakap bab parti. Sebab tuan-tuan kena ingat, kitalah yang menggerakkan perpaduan dalam kalangan anak qaryah kita. Pengaruh imam, pengaruh jawatan kuasa masjid lebih besar daripada YB sebenarnya. Kan? YB ganti yang lain tak lebih besar daripada imam kita ganti hak baru. Imam kita nak pecat, bukan boleh main pecat ya. Satu Perlis kita kena jawab. Sebab tu nak kena panggil tata tertib dulu, nak kena tanya dulu. Sebab kadang-kadang kita dapat maklumat daripada anak Korea yang tak setuju dengan imam tu. Padahal imam tu tak ada masalah. Kan? Sebab kita kena adil. Kalau setakat kita sebut wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, bila kamu berhukum sesama manusia kena berhukum adil, kita kena adil lah. Kan? Tetapi dalam masa yang sama, tuan-tuan imam, kan, tuan-tuan mengungsi yang kita menjaga masjid ni kena pastikan pegawai masjid ni kena tugas dengan betul lah. Dan ada jadual, kan, ada jadual, ikut garis panduan. Kan. Okey. Yang keenam, para pendakwah di negeri Perlis hendaklah mengelakkan diri daripada terlibat dengan politik kepartian dalam pengajaran mereka. Ini kerana penglibatan mereka akan menyebabkan penyampaian mereka bersifat berat sebelah ataupun tidak telus. Saya rasa semua boleh faham. Kan? Para pendakwah dalam Perlis ni, satu yang bertauliah, satu yang tak ada tauliah. Kan? Kita boleh mengajar agama dalam rumah kita ala kadar yang kita ada. Tauliah dalam Perlis ni pun ada 3 jenis. Satu tauliah umum yang boleh mengajak semua subjek agama di masjid, surau, mana-mana tempat terbuka. Tauliah yang kedua, tauliah asas. Seperti asas fardu ain. Untuk guru takmir, kita takmir yang tauliah asas. Kita hanya ambil tauliah umum sahaja. Yang mana pemegang tauliah tu dia boleh mengajak semua subjek. Yang tauliah asas seperti guru tadika, guru kafa, lepas tu guru kemas. Dulu pernah Jabatan Mufti menetapkan masa zaman Dr. Juanda dulu, kita tetapkan mana-mana tenaga pengajar di kemas kena ambil tauliah asas. Dan cuma saya tak pasti lepas tu. Mungkin Ustaz Khidi tahu kan bagaimana selepas diteruskan ataupun tak, wallahu alam. Cuma peringkat awalnya memang ditetapkan macam tu. Jadi ramailah guru tadika yang bertemu duga dekat Jabatan Mufti. Tauliah yang ketiga, tauliah Quran. Mungkin ada dalam kalangan kita tak mampu nak ambil tauliah umum. Tetapi kita boleh ambil tauliah Quran. Atas kemampuan kita boleh baca, atas kemampuan kita boleh mengajak tajwid, memang kita boleh minta tauliah Quran di Jabatan Mufti. Dan memang MAIB ada sediakan sagu hati untuk tenaga pengajar Al-Quran di masjid-masjid. Kalau yang guru agama MAIB sekali mengajak kita bagi 100, kalau guru Quran sekali mengajak kita bagi 50. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
Jadi para pendakwah, bila orang yang berdakwah, dia bersama dengan audien dia, bersama dengan pendengar-pendengar dia. Dan sebahagian pendakwah ni pandai bercakap. Dia pandai kono kok ni, dia pi kok ni, dia goreng kok ni, dia bakar kok ni, pandai. Setengah orang tu pandai, kan? Kira setengah pendakwah tu sampai macam ni lah. Lepas habis kuliah, kan, kadang setengah pendakwahnya ni lah, yang kita larang buat iklan dekat masjid tu. Last kuliah, masa nak habis, dia kata, tuan-tuan sekalian, itulah saya malam ni last lah, jadi saya sebulan tak ada ni. Jadi itulah, insyaAllah saya akan pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah lebih kurang 2 minggu. Jadi saya adalah buat package tu. Cuma kalau tuan-tuan perempuan nak ikut serta, boleh lah. Tu promote lah tu. Dia nak habak kata dia cuti kuliah ya. Kan? Lepas tu dia masuk sekali. Jadi saya sediakan flyer dekat luar masjid. He'elah, tu nampak macam promote lah tu. Maksudnya pendakwah ni, peranan dia untuk bisnes pun boleh, untuk politik pun boleh. Jadi jangan pelik lah. Bila ramai pendakwah, dia juga akan bertanding sebagai calon ahli politik. Kalau tuan-tuan tengok, calon Perlis ke Kedah ke dalam Malaysia ni, ramai juga pendakwah-pendakwah yang menjadi calon. Kan? Sebab kepandaian dia. Jadi dalam amanat tuanku yang ke-6 ni, hasrat tuanku pesan, pendakwah ni cakap bab agama sudahlah. Kan, cakap bab agama. Kan? Lagipun kita ni kira macam Nabi sebutlah dalam hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita pegang yang tu tuan-tuan sekalian. Min husni islamil mar'i. Nabi kata antara keelokan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan dia. Dalam seharian, apa yang ada kaitan dengan kita? Tak payah masuk campurlah orang lain. Kita jaga hak kita sudahlah. Nak mengajak agama, mengajak sudahlah. Ni dengar nak pergi masuk dalam Facebook, nak kritik kononnya, buat majlis macam ni, buat macam ni, tak payahlah, jaga hak bagian kita sudah. Kan? Kadang setengah orang dia suka masuk campur hak orang lain. Tarkuhu ma la ya'ni. Nabi kata tinggalkan apa yang tak ada kaitan, yang tidak berkenaan dengan kamu. Kita akan selamat. Orang hak suka cubit orang, dia kena cubit jugalah. Orang hak pukul orang, dia kena pukul jugalah. Orang hak suka kritik orang, dia kena bersedialah untuk dikritik. Kita jaga agama mengikut kemampuan kita. Kita tak payahlah nak terajang orang, nak tendang orang, sebab dia akan kena timbal balik tu. Kan? Nabi pesan tu elok dah. Jadi yang amanat yang ke-6 yang saya nak simpulkan di sini ialah imam adalah pendakwah sebenarnya. Sama ada secara rasmi kita ada tauliah ataupun kita tak ada tauliah, kita adalah pendakwah. Pengurusi pun sama, ahli jawatan kuasa masjid pun sama. Imam ke Bilal ke Siak ke penjaga kawasan, walaupun mungkin dia jumpa kat pekan, dia kata jom malam ni ada program, jemput. Itu pendakwah lah tu. Seru orang kepada kebaikan, itu adalah pendakwah. Kan tak munasabah lah dengan jumpa dekat pasar kita kata malam ni ada kuliah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ceramah pula kan. Menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap Islam. Hang kena pergi kuliah malam ni. Ajak pergi kuliah sudahlah. Kan. Jadi ini peranan kita. Kan. Begitu juga saya nak sebut juga kadang-kadang grup-grup kita lah. Grup imam, grup Bilal, grup Qaryah. Benda hak tak ada kaitan dengan grup kita. Tujuan dia asaskan grup tersebut untuk apa? Kan kalau grup imam, bincang atas imam je lah. Kalau setakat nak kongsi tazkirah hari ni, kan nak kongsi gambar dalam program ni, kongsilah. Ni kadang-kadang benda hak melibatkan parti pun nak masuk juga.
Kan sebelum pilihan raya baru ni dengan takak ada yang gambar perempuannya, gambar macam-macam kadang-kadang. Yang kadang-kadang yang forward tu kadang tengok ni haji mana pula ni. Kan? Kadang-kadang kita remove dia. Lepas tu orang lewat masuk pula. Kan? Jadi benda macam itulah. Kan? Jadi pastikan kerja kita atas dasar amanah yang diamanahkan kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan 7 amanah yang kita bincang pada hari ini, mohon semua masjid, saya rasa tak semua masjid tu, kebanyakan masjid ada 7 amanah yang kita print dekat pada warna kuning tu. Pastikan semua pegawai masjid, semua ahli jawatan kuasa masjid kena ingatlah 7 tu. Ingat secara umum, bukan suruh hafal pun. Kan? Sekurang-kurangnya ini hasrat ulil amri kita. Walaupun kita kata ustaz, daripada hafal itu lebih baik hafal Quran. Masalahnya Quran tak hafal pun. Kan? Tak apa, sekurang-kurangnya Al-Quran kita tak boleh nak ingat sebiji, kita ingat mafhum. Samalah 7 amanat ni pun kita akan ingat secara mafhum juga. Kan? Jadi tuan-tuan, saya rasa yang tu sahaja. Cuma saya tengok KPP bahagian penyelidikan di sini Ustaz Alias bin Ahmad. Bila program Ustaz? 10. Ni promote siap-siap lah noh. Saya rasa ramai kat sini ni yang termasuk dalam jemputan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam 10 Disember 2018. Hari apa? Minggu depan hari apa? Hari Isnin, bertempat di Dewan Maib. Jadi mana-mana masjid yang ada jemputan tu minta maklumkan kepada senarai penama-penama, sebab semua jemputan masjid kita pun nama siap. Sebab target kita, hasrat kita, jemputan tu kita ambil mana-mana pegawai masjid yang tempoh lantikan 5 tahun ni. 2013, 14, 15, 16, 17. Kan mula 2014. 2015, 16, 17 dan 18. Dalam tempoh 5 tahun ni. Jadi mohon semua pengurusi dan tuan-tuan imam supaya hantar peserta. Sebab program ni program yang berkaitan dengan akidah. Jadi minta semua hantar peserta lah. Jadi terima kasih tuan-tuan sekalian atas kehadiran dalam program pagi sampai tengah hari ini. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua, dan terima kasih juga kepada para ulustia, dan terima kasih kepada Tuan Pengarah yang bersama-sama dalam program ni. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.